Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你， Terima kasih Tuhan untuk 谢谢 pengertianmu. 你，为了你的恩典在我们当中，我们谢谢你。 Terus urapi kami Tuhan malam ini Tuhan. 主啊，你继续来恩膏我们每一个人， Urapi kami Tuhan. 主啊，恩膏我们， Sekali lagi Tuhan malam ini Tuhan kami ingin mengosongkan hati kami Tuhan. 主啊，再次我们把我们自己倒空， Penuhi hati kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. 主啊，愿你来填满我们的心， Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. 充满我们的心，有你的爱来充满我们的心， Urapi kami Tuhan sekali lagi Tuhan. 再次来充满我们，主啊， Sudah kasihan-Mu turun atas setiap kami Tuhan malam ini Bapa. 主啊，你的爱、你的怜悯充满在我们每一个人的身上。 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 谢谢你，耶稣。 Terus urapi kami Tuhan. 主啊，继续来充满我们，恩膏我们， Sekali lagi Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. 主啊，充满我们的心吧， Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan malam ini Tuhan. 充满我们的心，用你的爱来充满我们。 Shikitara bara 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 shikitara bara 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 bara. Jauh一颗心，像耶稣的心，你温柔满有怜悯和慈爱。遮我的眼睛，像主的眼睛，主观看盛放，创下医疗手刻。遮我像主的手，来完成你所吩咐的。遮我像主的脚，行在你美好的计划里。这给我，这给我一颗像主的心。Bapa, berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati-Mu yang penuh dengan kasih Tuhan, penuh kemurahan, penuh belas kasihan Tuhan. 这我一颗心，像耶稣的心，是温柔爱和慈爱。遮我的眼睛，像主的眼睛，主观看盛放，庄稼必要收割。遮我像主的手，来完成你所吩咐的。遮我像主的脚，来行在你美好的抓里。这给我，这给我一颗像主的心。遮我像主的手，来完成你所吩咐的。遮我像主的脚，行在你美好的计划里。这给我，这给我一颗像主的心。Berikan ku hati, 遮我一颗心，遮我像主的手，来完成你所吩咐的。遮我像主的脚，行在你美好的计划里。这
给我，这给我一颗相处的心，这我相主的手来完成你所吩咐的。这我相主的脚，行在你美好的计划里。这给我，这给我一颗相主的心，一颗相主的心。一颗相处的心， Berikan kami hatimu Tuhan, berikan kami hatimu. Shirabarabarabashende. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. 耶稣，谢谢你， Tuhan, kasih-Mu Tuhan 主啊，你的爱， mengalir terus-menerus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. 主啊，继续永留在我们每一个人的生命里头。 Mengucap syukur Tuhan. 主啊，我们向你献上感恩， Terima kasih Tuhan. 谢谢你，主啊， Tuhan, kami mau makin rendah hati Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. 主啊，教导我们如此谦卑在你的面前， Sebab Kau yang utama Tuhan. 你就是最伟大的在我们生命。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 谢谢你，耶稣， Kami siap mendengarkan perkataan-Mu Tuhan malam ini Tuhan. 我们预备要听你的话， Kami siap Tuhan. 我们预备了。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢你，耶稣， Kami serahkan dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. 我们把我们的课程从头到尾交在你的手中。 Kami buka kelas kami Tuhan malam ini Tuhan. 我们要开始今天晚上的课程， Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 是奉靠耶稣基督的名所求的。 Haleluya, amin. 哈利路亚， Amin. 嗯， Amin. 谢谢主的恩典， Terima kasih atas anugerahnya Tuhan. 真的，我们靠着他的怜悯， Sungguh karena dengan mengandalkan belas kasihannya, 我们走过1000多个日子耶， kita telah melewati 1000-an hari. 有100多堂课了。 Sudah ada ratusan kelas. 我们真的越来越觉得我们自己什么都没有， Sungguh kita semakin merasa kalau diri kita apapun tidak punya. 越来越觉得我们自己真的是不配。 Semakin merasa kalau diri kita sesungguhnya tidak layak. 今年是2022年生命建造营最后的一堂课， Hari ini adalah kelas terakhir di tahun ini. 我求神给我们每一位一个恩典， Saya memohon kepada Tuhan agar memberikan setiap kita satu anugerah. 求神对我们不要放手， Kita memohon agar Tuhan tidak melepaskan kita, 继续的塑造我们， terus membentuk kita, 把我们每个人该要改进的地方、该要悔改的地方，能够亲自的告诉我们。 sehingga setiap orang ada bagian apa yang harus kita ubah, dia sendiri yang memberitahukan kepada kita. 我们相信，当我们虚心谦卑下来的时候， Saya percaya ketika kita dengan rendah hati 跟圣灵说：“圣，那我们愿意悔改的时候， dan berkata kepada Tuhan, Tuhan kami bersedia untuk berubah. 我们每个人
都不是完全的， Kita setiap bukanlah orang yang apa ya? 不是完全的， Bukan orang yang 不是 sempurna. 对，不是完美的。好，所以我们一定都会还有很多地方需要改进的。 Pasti kita masih banyak tempat yang perlu diperbaiki. 真的，求神对我们每个人说话。 Benar, sungguh kita memohon kepada Tuhan agar Dia yang berbicara kepada setiap kita. 并且赐给我们一颗心， Bahkan juga memberikan kita sebuah hati, 像主的心。 hati yang seperti Tuhan. 阿门。 Amin. 这一阵子，我们一直在讲神的系列， Belakangan ini kita terus membicarakan serial tentang Tuhan. 是希望我们每一个人都能够更深的认识我们敬拜的阿爸父神。 Kita berharap setiap kita akan semakin memahami Allah Bapa yang kita sembah. 从神的国、神的义、 Mulai dari kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan, 神的荣耀、 kemuliaan Tuhan, 神的救恩到神的恩典， keselamatan Tuhan, sampai kasih karunia Tuhan. 进到我们今天神的怜悯。 Dan malam ini kita masuk ke dalam belas kasihannya Tuhan. 当神动了那个怜悯的心的时候， Saat Tuhan telah tergerak belas kasihannya, 我们什么都有了。 kita apapun akan punya. 所以神的怜悯也是我们最需要拥有的。 Jadi belas kasihan Tuhan adalah hal yang paling kita butuhkan. 中文的圣经里面，神的慈悲啊、慈爱啊，还有良善、慈心啊，这些都是在讲神的怜悯。 Di dalam Alkitab Mandarin tentang kemurahan Tuhan, kasihnya, kebaikan Tuhan, dan kelemah lembutan Tuhan, itu semua membicarakan tentang belas kasihannya Tuhan. 怜悯是神对着我们， Belas kasih Tuhan itu adalah terhadap kita. 虽然我们不配， Meskipun kita ini tidak layak, 但是一切的怜悯都是从神而来的。 tetapi semua belas kasihan itu berasal dari Tuhan. 而且我告诉你哦，还是丰丰富富的，一直存到永远的。 Dan saya kasih tahu kamu ya, itu bahkan melimpah sampai selama-lamanya. 神的怜悯啊，它最高的表现是什么呢？ Dan belas kasihannya Tuhan yang paling tinggi itu ditunjukkan lewat apa? 是他把他自己给了我们。 Yaitu lewat dirinya sendiri yang diserahkan bagi kita. 我们在马路上会看到一些乞丐哈， Kadang kita di jalan akan melihat ada pengemis. 他有的时候有些是没手没脚啊，或者是生病啊，很可怜。 Ada kalanya ada yang tidak punya tangan, kaki, ataupun yang sedang sakit, itu kelihatannya sangat kasihan sekali. 我们有的时候会给一点点小钱哦，施舍一点点小的怜悯。 Kadang kita akan memberikan sedikit uang itu sebagai belas kasih kita yang sedikit sekali itu. 但是你绝对不会把你的命给他，对不对？ Tentu saja kamu tidak akan memberikan nyawamu kepada dia, bukan? 但神看我们活在最终， Tapi Tuhan melihat kita hidup di dalam dosa. 真是可怜啊！ Sungguh sangat kasihan. 神看我们的结局是硫磺火炉的地狱， Tuhan melihat akhir dari hidup kita itu berada di dalam neraka. 也真的是可怜。 Dan itu juga sangat 于是神就把他自己给了我们， Maka Tuhan menyerahkan dirinya sendiri kepada kita. 并且让神的怜悯超越了我们的不配。 Bahkan membiarkan belas kasihannya Tuhan itu melebihi ketidaklayakannya kita. 不要认为我们今天站立在这里，我们能够在这里，是我们自己哦，我愿意吗？我愿意这样子。 Jangan mengira kita ada sampai hari ini di sini itu semua karena saya bersedia gitu. 我深深的觉得，我们能够听得进福音，能听得进神的话，都是神的怜悯。 Dengan sungguh-sungguh saya merasakan kita bisa mendengarkan firman Tuhan itu. 我们会发现呢，神怜悯的心总是在恩典的前面。 Kita akan menemukan kalau belas kasihannya Tuhan itu akan terjadi
belum kasih karunia-Nya 以前我们 datang. 不懂得祈求神的怜悯哦。 Dulu kita tidak tahu memohon belas kasihan Tuhan. 我研究了这个神的怜悯之后，我就觉得神啊，你的怜悯实在是最重要的。 Saat saya sedang meneliti atau menyelidiki tentang belas kasihan Tuhan ini, saya baru mendapatkan kalau belas kasihan Tuhan itu 因为 yang 当 paling 神对我们起 penting. 了那个怜悯的心， Karena saat Tuhan telah tergerak belas kasihannya, 他会把其他所有的他的荣耀啊，他的什么全部都降下来。 Dia akan memberikan segala yang dia punya, bahkan kemuliaannya tercurah. 所以今天的题目，你跟隔壁的说很重要哦。 Jadi kelas malam ini temanya kamu katakan pada orang yang di sebelah kamu itu sangat penting loh. 我们也很想了解到神的国度，它的政权是怎么的方式运作的。 Kita juga sangat ingin mengetahui kerajaan Tuhan itu, pemerintahannya itu seperti apa. 耶稣在马太福音20章的时候，他用了一个葡萄园的比喻来比喻说天国。 Yesus di dalam Matius 20 memakai perumpamaan kebun anggur untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. 我们用这个可以来解释什么是神的公义，什么是神的怜悯。 Kita juga bisa memakai ini untuk menjelaskan apa itu keadilannya Tuhan dan apa itu belas kasihannya Tuhan. 哎，我们都知道这个故事哈，我们想象一下，葡萄园的主人，他一大清早很早哦，大概5、6点钟的时候，他就到那个外面去雇工人来他的葡萄园工作了。 Kita semua sudah tahu akan kisah ini ya. Mari kita sama-sama bayangkan ada seorang pemilik kebun anggur. Pagi-pagi benar dia keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. 他跟他们讲定说，哦，你来今天工作，一天的工资是1000银子。 Setelah sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, 哎，他就打发这些工人呢到他葡萄园去摘葡萄了。 lalu ia menyuruh pekerja-pekerja itu ke kebun anggurnya untuk memetik buah anggur. 哦，圣经上说，大概在9点钟左右的时候，早上9点钟左右的时候，然后又看到，这个主人看，街角上还有很多的人站在那里，没有工作做。 Dan di dalam Alkitab juga mengatakan kira-kira pukul 9 pagi dia melihat di persimpangan jalan masih ada orang yang menganggur sedang mencari pekerjaan. 他就对他们说：“好吧，你也进到我的葡萄园来工作吧。” Katanya kepada mereka, baiklah kamu juga masuk ke dalam kebun anggurku dan bekerjalah di 我会 sana. 付给你们当得的工资。 Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu sebagai upah. 那些人就进去工作了。 Kemudian orang-orang itu masuk dan bekerja di kebun anggur itu. 哎，这个主人真的是勤劳哦。到了中午12点钟的时候， Tuan kebun anggur ini sungguh rajin loh. Kira-kira pukul 12 tengah hari 到了下午3点钟的时候， dan juga pukul 3 petang, 甚至到了下午5点钟的时候， bahkan sampai pukul 5 petang. 他去了那么多次，然后外面还看到还很多人闲站在那里。 Dia keluar lagi dan melihat kalau di sana masih banyak orang yang menganggur sedang berdiri di sana. 他眼看着天都要黑了， Dan dia melihat kalau langit sudah hampir gelap. 没有人给他们工作， Tidak ada yang memberikan pekerjaan pada 这 orang-orang 主 itu. 人就起了怜悯的心。 Kemudian pemilik kebun anggur itu tergerak 好吧，你们 hati 这 belas 些人 kasihannya. 都进到我的葡萄园去工作吧。 Dan dia juga berkata kepada mereka, baiklah kalian juga masuk ke dalam kebun anggurku dan bekerjalah di 他 sana. 说：“我会付给你们当得的工资。” Dan dia berkata, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu sebagai upah. 记得哦，耶稣在这个故事，他是在讲比喻天国。 Ingat ya, Yesus mengatakan perumpamaan ini, dia mengatakan perumpamaan tentang kerajaan surga. 主人一天跑了5次，走出葡萄园去找工人。 Tuan pemilik kebun anggur ini 5 kali keluar dari kebun anggur untuk mencari pekerja-pekerja di luar. 这些行动表示这个主人他
会做这些事情，一切都是出于爱。 Dari perbuatannya ini itu menandakan kalau Tuan pemilik kebun anggur ini melakukan hal itu semua karena kasih. 爱让这个主人真的是不惜代价的，然后去寻找这些关心这些工人的事。 Oleh karena kasih, dia tidak merasa susah, juga tidak merasa sayang membayar harga untuk mencari pekerja-pekerja ini. 好了，重点来咯。 Oke, intinya datang nih. 太阳下山了， Setelah matahari terbenam, 工人都做完工了， pekerja sudah berhenti bekerja. 主人就跟这个管事的就说：“哎，都叫这些工人来吧。” Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu 给他们工钱， dan bayarkanlah upah mereka. 就先付给那个晚来的吧。 Dan bayarkan kepada yang paling terakhir datang. 所以只工作的1小时的工人也先拿到了工资。 Dan orang yang cuma bekerja sejam, dia terlebih dahulu memperoleh gajinya. 1000银子。 Gajinya juga 1 dinar. 虽然他们的工作的时数不同， Meskipun jam kerja mereka tidak sama, 但是他们的工资全部都是一样的。 tapi upah kerja mereka semua sama. 你想想看，这些早上6、7点钟一大清早来工作的人会不会抱怨呢？ Coba kamu pikirkan, apakah orang yang mulai bekerja dari pagi akan marah? 他觉得他们工作的时间更长，可是并没有赚到更多的钱。 Mereka merasa kalau jam kerja mereka lebih panjang, tetapi tidak memperoleh upah yang lebih banyak. 哎，主人怎么去回答这个其中的一个人？ Terus gimana jawab tuan kebun anggur ini kepada salah satu di antara mereka? 那主人跟他说：“朋友，我不亏负你哦，你与我讲定的是1000银子吗？不是1000银子吗？” Tuan ini berkata, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? 我的东西难道不可以随我的意思用吗？ Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? 因为我做好人，你就眼红了吗？ Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? 好，这样的，在后的将要在前，在前的将要在后了。 Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. 所以记住，听好哦，人如果配得的是神的公义， Jadi dengar dengan jelas ya, dan ingat manusia itu layak karena keadilan Tuhan. 但是神愿意把人所不配得的给怜悯给人。 Tetapi Tuhan memberikan belas kasihannya kepada orang yang sebenarnya tidak layak. 事实上，是不是其实不管是先来的或者后来的工人，那么都是主人给他们工作的机会，能够赚钱，那已经是恩典了。 Sebenarnya tidak peduli pekerja yang datang terdahulu atau yang terakhir, semua karena panggilan dari tuannya memperoleh pekerjaan dan upah itu merupakan anugerah. 那先来的人，他实在是不应该说因为其他的事情就失掉他这个感恩的心。 Orang yang datang terdahulu tidak seharusnya kehilangan rasa syukur karena dipengaruhi hal-hal lain. Dengan begitu, bukankah mereka juga bisa bersuka cita seperti orang yang memperoleh upah? 如果他这样做的话，那么是不是神就告诉我们说，我们会把我们自己的恩典变成不快乐了？ Bukankah Tuhan akan berkata kepada kita kalau kita akan mengubah anugerah kita menjadi hal yang tidak bersuka cita? 在天国是充满了恩典和喜乐的。 Begitulah kerajaan sorga yang penuh dengan anugerah dan sukacita. 是里面是存着神的爱的。 Di dalamnya ada penuh dengan kasih dari Tuhan. 但是施怜悯的神，他有自由可以选择要怜悯谁。
Tetapi Tuhan yang memberikan belas kasihannya itu, dia punya kebebasan untuk memilih memberikan belas kasihnya itu kepada siapa. 来，我们看一节经节，在出埃及记33章19节，耶和华说：“我要显我一切的恩慈在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。” Mari kita lihat Keluaran 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. 所以这边的意思就是说，按照神的旨意，他必须给人应得的待遇。 Jadi maksudnya di sini adalah sesuai dengan kehendaknya, dia akan memberikan perlakuan yang sepantasnya diterima oleh orang itu. 但是神却有自由可以选择谁能够得到，或者谁不配得到。 Tapi Tuhan punya kebebasan untuk memilih siapa yang bisa memperoleh dan siapa yang tidak bisa memperolehnya. 这是神的怜悯。 Ini merupakan belas kasihan Tuhan. 换句话说，我们今天在一起聚会， Bisa kita katakan kalau malam ini kita beribadah di sini, 神有权利选择他要怜悯谁，他就怜悯谁。 Tuhan punya kuasa untuk memilih dia mau memberikan belas kasihannya kepada siapa. 但是你相信我们的神是毫无目标、毫无计划性的吗？ Apakah kamu percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang tidak punya tujuan ataupun rencana sama sekali? 我们有的时候会想说啊，我们碰一下运气，或者是偶然我们碰到了。 Kadang kita akan berpikir kita dengan sendirinya bertemu dengan hal begini. 我们想不想知道神是怎么样去怜悯他想要怜悯的人呢？ Apakah kita ingin tahu bagaimana caranya Tuhan memberikan belas kasihannya kepada orang yang ingin dia belas kasihani? 我们看圣经上怎么说。 Kita lihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab. 圣经上有3个答案， Di dalam Alkitab ada 3 jawaban. 这个答案会告诉我们， Jawaban ini akan memberitahu kita 神会挑选谁来怜悯。 Tuhan akan memilih orang yang seperti apa untuk dibelas kasihani. 第一个，怜悯神的神会怜悯那些祈求他怜悯的人。 Yang pertama, Tuhan yang penuh belas kasih akan mengasihi orang-orang yang memohon belas kasih-Nya. 说你从来不求，神不一定会给你啊。 Bila kamu sama sekali tidak pernah memohon, belum tentu Tuhan akan memberikan kepada kamu. 神说你叩门的，我才给你开门呢。 Tuhan mengatakan ketika kamu mengetuk pintu, maka pintu baru akan 那你有没有 dibuka 跟神 kepadamu. 求过？我们好像祷告很少跟神求他的怜悯哈。 Terus apakah kamu pernah memohon kepada Tuhan? Sepertinya ketika kita berdoa, kita jarang memohon kepada Tuhan 因为我告诉， memberikan belas kasihannya. 因为我们根本都不知道我们自己到底有多坏。 Karena kita sama sekali tidak tahu kalau kita itu sungguh sangat jahat. 其实我们是什么都不配得到的。 Sebenarnya kita apapun tidak layak menerimanya. 有的时候我们甚至还很满意我们自己的我们很满意自己。 Ada kalanya malah kita merasa sangat puas akan diri kita sendiri. 我们觉得我们的事工已经很了不起了。 Kita merasa pelayanan kita sudah sangat bagus. 但是神渴望我们要谦卑，自己向他求怜悯。 Tetapi Tuhan ingin kita merendahkan diri kita dan memohon belas kasihan kepadanya. 因为他想要怜悯我们。 Karena dia ingin mencurahkan belas kasihnya kepada kita. 圣经上有一个故事有2个人走到圣殿去， Di dalam Alkitab ada sebuah kisah kalau ada 2 orang yang di bait Tuhan berdoa. 他们都在跟神祷告。 Mereka berdua sedang berdoa kepada Tuhan. 站在前面那个就说：“主啊，我感谢你。” Yang berdiri di depan berkata, Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu. 我不像别人， Aku tidak seperti orang lain. 我不像站在后面的那个人。
juga tidak seperti orang yang berdiri di belakangku. 我一个礼拜禁食2次， Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. 我把我所有的1/10都奉献给你了。 Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 他说的是不是事实？ Apakah yang dikatakannya itu adalah kebenaran? 是事实，但是圣经上说这个祷告神不会听。 Yang dikatakan itu adalah kebenarannya, tetapi di dalam Alkitab ini mengatakan kalau doa seperti ini tidak akan didengarkan oleh Tuhan. 为什么呢？ Kenapa ya? 因为这个人是他祷告是祷告给自己听的， Karena doa yang diucapkan orang ini adalah doa yang diucapkan pada dirinya sendiri. 他向他自己祷告是得不到应允的。 Dia berdoa pada dirinya sendiri dan doa seperti ini tidak akan memperoleh perkenanan. 他不断的告诉上帝他自己有多好， Dia tidak putus-putusnya mengatakan kepada Tuhan kalau dia sangat baik. 你可以去查查看哦，这短短的祷告里面有5次我， Coba kamu selidiki dalam doa yang pendek ini ada keluar kata aku sebanyak 5 kali. 这是一个危险的字。 Ini adalah kata yang sangat berbahaya. 我， Aku, dan aku. 这是一个以自我为中心的祷告。 Ini adalah doa yang berpusat pada diri sendiri. 哎，圣经上说的哦，主没有垂听。 Ini dikatakan di Alkitab loh, Tuhan tidak akan mendengarkannya. 但是站在后面那个人，他完全不一样了。 Tapi orang yang berdiri di belakangnya itu sama sekali berbeda. 他是一个税吏， Dia adalah seorang pemungut cukai. 他在后面捶胸哦，就代表是说哦，很痛心哦，捶胸低着头祷告说， Dia di belakang memukul dadanya, itu menandakan kalau dia sangat merasa tidak enak ya dan berdoa katanya. 他说主啊，求你怜悯我，我是个罪人。 Dia berkata, ya Tuhan kasihanilah aku ini orang yang berdosa. 耶稣说，这个人回家去，比那个人倒算为义了。 Kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan dan orang lain itu tidak. 也就是说，神垂听了他求怜悯的祷告，赦免了他。 Maksudnya adalah Tuhan mendengarkan doanya memohon belas kasihan dan mengampuni dia. 所以我们要抓到重点，神怜悯祈求他怜悯的人。 Jadi kita harus menangkap intinya ya, Tuhan mengasihi orang yang memohon belas kasihannya. 你是否有醒悟到，就是自己有感觉到，其实我们是不配来到神的面前的。 Apakah kita menyadari sebenarnya kita ini tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan? 如果神用他的公义、用他的圣洁来对待我们的话，我们是没有办法靠近神的。 Jika Tuhan memperlakukan kita dengan keadilan dan kemuliaannya, kita tidak akan bisa mendekat kepada 我们 Tuhan. 看看哈，那4福音当中哈，那个当耶稣要行医治的行神迹的时候， Coba kita lihat di dalam 4 kitab suci di Alkitab, Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit. 对，要医治瞎眼的啊、瘸腿的啊，或者麻风病的啊。 Ketika dia mau menyembuhkan orang yang buta, yang buntung kakinya, yang sakit kusta. 前面都会有一句话，就是说耶稣动了怜悯的心。 Kalimat paling depan yang dikatakan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. 有些地方是用说耶稣动了慈心， Kadang ada memakai kalau Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihnya. 所有的医治释放，所有的医治都是来自于拥有耶稣基督怜悯的心。 Semua pelepasan dan kesembuhan itu datangnya karena belas kasihan dari Yesus. 没有神的怜悯是没有办法带下神的爱和医治的。 Jika tidak ada belas kasihan Tuhan, tidak bisa membawa turun kuasa kesembuhan dan kasih Tuhan.
所以我们今天呢，一定要跟神求什么呢？求从神而来的怜悯。 Jadi hari ini kita harus memohon kepada Tuhan belas kasihan dari Tuhan. 第二个， Yang 主会 kedua, 怜悯那些选择会去怜悯别人的人。 Tuhan akan memilih orang yang bisa berbelas kasihan kepada orang lain. 在马太福音5章7节说，怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。 Dalam Matius 5 ayat 7 mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. 怜悯好像是一个像个电的电流一样， Belas kasihan itu seperti aliran listrik. 必须先流入，然后再流出。 Terlebih dahulu mengalir masuk, baru akan mengalir keluar. 如果怜悯没有办法进到我们的心中的话，那么我们也没有神的怜悯有办法从我们这边流出去。 Jika belas kasihan tidak bisa masuk ke dalam hati kita, maka kita tidak akan punya belas kasihan yang bisa dialirkan keluar. 除非你把从神而来的怜悯先流出去以后，神新的怜悯才会再流进来。 Kecuali belas kasihan yang berasal dari Tuhan kamu alirkan keluar, maka belas kasihan yang baru dari Tuhan akan masuk ke dalam hati kita. 还记得耶稣说的那个比喻，恶仆人欠了王1000万银子的事吗？ Masih ingat tidak dengan perumpamaan yang dikatakan Yesus ada hamba yang jahat yang berhutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta? 恶仆人才欠他10两银子，他的同伴才欠他10两银子。 Dan kawan dari hamba yang jahat itu mempunyai hutang sebesar 100 dinar kepadanya. 王因为起了怜悯的心，赦免了这个恶仆人的债。 Raja tergerak hatinya oleh belas kasihan sehingga ia menghapuskan hutang dari hamba yang jahat ini. 但是这个恶仆人哦，因为他的同伴只是欠他10两银子而已，他就斤斤计较。 Tetapi hamba yang jahat ini malah sangat perhitungan terhadap kawannya yang hanya berhutang 100 dinar kepadanya. 于是主人把他叫过来，对他说 Sehingga raja memanggil dia dan berkata kepadanya, 你这个恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜悯你的同伴，像我怜悯你吗？ Kata raja itu kepada hambanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" 注意后面的哦，主人就大怒，把他交给掌刑的。 Perhatikan yang terakhir ya, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. 掌刑的其实就是撒旦。 Yang dimaksud dengan algojo sebenarnya adalah iblis. 怜悯必须从我们的身上流出去。 Belas kasihan harus mengalir keluar dari dalam diri kita. 就好像饶恕一样，我们必须从我们的身上流到别人的身上。 Juga seperti pengampunan harus mengalir dari hidup kita kepada orang lain. 否则神的饶恕也不能进到我们的里面。 Kalau tidak, pengampunan tidak bisa masuk ke dalam diri kita. 我再说一次，我们必须要先怜悯别人，神的怜悯才会流入到我们的里面。 Saya katakan sekali lagi ya, kita harus mengasihani dulu orang lain, maka belas kasihan Tuhan baru akan tercurah atas kita. 第三个，跟我说第三个，神会怜悯那些不会利用神怜悯的人。 Yang ketiga, mari katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan akan mengasihani orang-orang yang tidak memperalat belas kasihannya Tuhan. 你说，什么叫做我们会去利用神的怜悯啊？ Kamu berkata, apa yang dikatakan kalau kita bisa memperalat belas kasihannya Tuhan? 好，许可我再用一点点时间解释给大家听。 Oke, izinkan saya mempergunakan sedikit waktu lagi untuk menjelaskannya kepada 你们都还在吗？ Apakah 还在的 kalian 跟我 masih 挥挥 ada? 手。 Yang masih如果 ada, 要 coba 如果要 lambaikan tangannya. 好，我们看看耶稣时代 Mari kita lihat pada zamannya Yesus. 有几个人带了一个行淫被抓的妇人来见耶稣。 Ada beberapa orang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus. 他们跟耶稣说，律法说这个妇人必须用石头打死。 Kata mereka,
kepada Yesus. Dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian pakai batu sampai mati. 其实这几个人呢，他是在考验哦，看看耶稣赞不赞同这个判决的。 Sebenarnya beberapa orang ini sedang menguji Yesus apakah setuju dengan hukuman ini. 耶稣了解他们的动机是不对的， Yesus tahu kalau apa yang mereka lakukan itu tidak benar. 耶稣很聪明的啦， Yesus sangat pintar ya. 你不要用技巧去骗耶稣。 Engkau jangan memakai segala macam hal untuk menipu Yesus. 他们用犹太人的律法， Dia menggunakan hukum Taurat orang Yahudi. 耶稣用犹太人的律法就为那个妇人解围了。 Yesus menggunakan hukum Taurat orang Yahudi untuk melepaskan perempuan itu. 来，首先耶稣会说， Pertama, Yesus dia berkata, 哎，和他一起行淫的那个男人在哪里呀？他也该被处死。Yesus berkata, di mana laki-laki yang telah berbuat zina bersama dengan perempuan ini, karena dia juga pantas untuk dihukum mati. 因为他们律法是要处死2个人呢。 Karena di dalam hukum Taurat, jika ada laki-laki dan perempuan yang kedapatan berbuat zina, mereka berdua harus dihukum mati. 双方就是男方，你跟女方都该被石头打死。 Baik laki-laki maupun perempuan ini harus dihukum mati dengan dilempari batu. 这些人袒护那个男人，只带了一些妇人来。 Orang-orang ini justru melindungi laki-laki itu dan hanya membawa perempuan itu datang kepada Yesus. 耶稣不认同他们这个做法， Dan Yesus tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. 然后耶稣就说了：“好，如果没有罪的人，可以先丢第一块石头。” Kemudian Yesus berkata, oke, orang yang merasa tidak berbuat salah boleh terlebih dahulu melemparkan batu kepada perempuan ini. 为什么呢？因为犹太律法是说，如果你犯过同样的罪，就不能在这个案子里面当证人了。 Terus kenapa? Karena di dalam hukum Taurat mengatakan jika kamu pernah melakukan dosa yang sama dengan dosa yang dilakukan oleh orang ini, maka kamu tidak bisa menjadi saksi dalam perkara ini. 对，因为耶稣不是指你犯其他的罪，而是同样的犯过奸淫的罪。 Karena saat ini Yesus bukan menunjuk pada dosa yang lain, tetapi dosa perbuatan zina ini. 他就说：“哎，如果你没有犯过奸淫罪的人的话，你就可以丢第一块石头。” Maksudnya adalah jika orang yang tidak pernah melakukan perbuatan zina boleh melemparkan batu pertama kepada perempuan ini. 年纪大的几个摸摸头，赶快走了。 Orang-orang yang tertua dengan cepat sudah pergi. 年纪轻的也看一看，迟疑了一下，也离开了。 Orang-orang yang muda dengan bimbang melihat terus juga pergi. 后来所有的人都走了， Kemudian semua orang juga sudah pergi. 耶稣就说话了。 Saat ini Yesus berkata, 犯奸淫罪的人，他是需要2个证人的。 Yesus mengatakan orang yang kedapatan berbuat zina dibutuhkan 2 saksi. 耶稣问这个妇人说：“哎，证人在哪里呢？” Yesus bertanya kepada perempuan itu, katanya di mana saksi itu? 这个妇人说：“都走了。” Jawab perempuan ini, semua telah pergi. 那么，身为犹太人，耶稣只能说案子不成立。 Sebagai orang Yahudi, Yesus cuma bisa berkata, kasus sudah batal. 因为没有证人， Karena tidak ada saksi. 他并没有赦免他，也没有救赎他。 Dia juga tidak mengampuni dia dan juga tidak menyelamatkan dia. 耶稣只是对他说：“去吧，从此不要再犯罪了。” Yesus cuma berkata kepadanya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. 去吧，你要离开你犯罪的生活。 Pergilah, kamu harus meninggalkan kehidupan kamu yang penuh dengan dosa. OK， 现在我们想象一下， Oke, mari kita bayangkan lagi ya. 如果没有多久的时候，这个妇人，同样的一个妇人又在洗淫室被抓了，来见耶稣。 Jika tidak lama kemudian perempuan yang sama ini terus dibawa kembali oleh orang-orang kepada Yesus. 你想想看，耶稣会怎么说？ Kan karena perempuan ini melakukan dosa yang sama, terus
Coba kamu pikir Yesus akan bagaimana? Apa yang diperbuatnya? 我们每个人都不知道，因为圣经上没有说。 Kita setiap orang juga tidak tahu ya, karena di Alkitab tidak mengatakannya. 我们也相信，但是我们相信耶稣跟我们一样， Kita percaya kalau Yesus juga seperti kita ya. 很讨厌别人来利用他的怜悯。 Dia sangat benci orang memperalat belas kasihnya. 有一个要自杀的妇人，想自杀的妇人， Ada seorang perempuan yang ingin bunuh diri. 她跳到海里面去， Dia melompat masuk ke dalam laut 被几个人救上来了， dan kemudian diselamatkan oleh 然后 orang. 又人工呼吸弄了半天活过来了。 Setelah beberapa waktu melakukan nafas batan, dia hidup kembali. 可是，他在转身，他自己又跳到海里去了。 Tapi dalam sekejap saja dia kembali melompat ke dalam laut. 大家搞了半天，又把他救活了。 Dan orang sibuk seharian dan kembali menyelamatkan dia. 但是一个不留神，这个妇人又跳进海里去了。 Dan sekali lagi karena tidak diperhatikan, perempuan ini kembali melompat ke dalam laut. 你认为这些人还会有心力去救他吗？ Kamu pikir apakah orang-orang ini masih punya niat untuk menyelamatkan dia? 我们是不是同样也对神做过这样的事呢？ Apakah kita juga sama pernah melakukan hal yang sama terhadap Tuhan? 我们把人生搞得一团糟， Kita membuat hidup kita menjadi kacau. 然后来求神来帮助我们脱离。 Kemudian kita memohon pada Tuhan untuk menolong kita bebas dari masalah ini. 神帮我们脱困了， Tuhan telah menolong kita terbebas. 没有多久，我们又把自己人生弄得一团糟。 Tidak lama kemudian kita kembali membuat hidup kita menjadi kacau kembali. 不断的犯同样的罪， Tidak berhenti melakukan dosa yang sama. 我们这样的做法就好像在利用神的怜悯。 Perbuatan kita seperti ini sepertinya kita sedang memperalat belas kasihan Tuhan. 以为神会一直饶恕，一直饶恕， Karena kita mengira Tuhan akan terus mengampuni 但是今天 kita. 神跟我们讲说，我们不要再利用神的怜悯了。 Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, jangan lagi kita memperalat belas kasihan. 他拯救我们呢，不是为了让我们一再的在犯罪， Dia menyelamatkan kita bukan karena supaya kita kembali melakukan lagi dosa-dosa kita. 而是让我们不再犯罪。 Tetapi supaya kita tidak lagi melakukan dosa kita. 神会怜悯那些不利用他怜悯的人。 Tuhan akan berbelas kasihan kepada orang yang tidak akan memperalat belas kasihannya. 懂得珍惜的人。 Dan orang yang tahu untuk menghargai. 阿门。 Amin. 好，我们接着请迪莫。 Oke, 给我们继续 kita 分享。 lanjutkan biar Timo selanjutnya yang mengajarkan. Saya tunjuk. Makasih, Bu Debbie. Jadi tadi kita udah mendengar bahwa Tuhan itu tidak suka dengan orang memperalat belas kasihannya Tuhan. 刚刚我们已经听了，神不喜欢我们利用神的怜悯。 Kita itu harus selalu menghargai akan belas kasihan Tuhan. 我们一直要尊重神对我们的怜悯， Kita selalu membutuhkan belas kasihan Tuhan. 因为我们每个人都需要神对我们神的怜悯。 Di Alkitab pada Perjanjian Lama, para pemazmur selalu berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. 那在那个旧约中，所有的写那个诗歌的，就是说神啊，你怜悯了我们吧。 Walaupun belas kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita, dicurahkan kepada kita, 虽然神的怜悯对我们是狂大的， jangan menganggap bahwa belas kasihan Tuhan itu begitu murah sehingga kita bisa menyia-nyiakan atau sembarangan. 所以我们就不要想说啊，把这个神的怜悯看轻了，说我们可以随随便便的。 Apa yang belas kasihan Tuhan itu sedang kerjakan dalam hidup kita. 那神的怜悯在我们生命中做着些什么呢？ Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus tadi menyelamatkan wanita yang berdosa tadi.
刚刚我们已经听了那个主耶稣怎么来救这个犯奸淫的妇人。 Kita lihat bahwa dalam Alkitab sepanjang sepanjang kisah dalam Alkitab, semua itu didasarkan oleh belas kasihan Tuhan. 我们看看这个圣经中很多的故事，就是因着神的怜悯， Tuhan itu adalah kasih. 因为我们神是爱， Dasar dari Tuhan itu adalah belas kasihan. 那就是怜悯的根基，这个爱是怜悯的根基。 Tadi dikatakan oleh Ibu Debbie bahwa sebelum ada kasih karunia itu ada belas kasihan. 那刚刚珍姐已经说了，还没有这个恩典的，就是有怜悯。 Kenapa? Karena belas kasihan itu yang memotivasi Tuhan untuk memberikan kasih karunia-Nya. 因为就是神的怜悯来摇动神来是恩典给我们的。 Karena kasih-Nya itu maka ada berkat, mujizat, pertolongan yang diberikan kepada kita. 因为神的爱，所以他就有帮助，对我们有帮助，有神迹。 Kita lihat di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 我们看在圣经里，在提多书第3章第5节说，他便救了我们，并不是因我们所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的息和圣灵的更新。Amin. Dan satu lagi di Mazmur 103 ayat 4 dikatakan, Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 那在诗篇103还有第4节说，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。Amin. Jadi Tuhan, kita diselamatkan itu karena kasih karunia-Nya Tuhan, karena belas kasihan-Nya Tuhan. 那神拯救我们是因为神怜悯了我们。 Dan bahkan dikatakan bahwa Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Rahmat di sini dalam bahasa Inggrisnya itu adalah mercy atau belas kasihan. 那所以这里写到说，神以仁爱和慈悲为我们来的冠冕。 Jadi belas kasih itu di mahkotai kita. Mahkota itu sesuatu yang berharga untuk kita. 因为这个冠冕对我们来讲是太重要、太尊贵了， Jadi kita harus menghargai belas kasihan Tuhan. 所以我们就是要好好的来尊重这个神对我们的怜悯。 Kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu penuh kasih, tapi Dia juga ada Tuhan yang adil. 所以我们的神就是充满了爱、充满恩惠，他又公义的神。 Saat kita masih belum percaya pada Tuhan, kita tinggal dalam dosa, itu hukuman dosa itu bekerja atas kita. 那当我们还没有相信神，还活在罪中的时候，是罪印坐在我们里面的。 Dan belas kasihan Tuhan itu yang meluputkan kita dari hukuman. 那是这个神的怜悯来使我们脱离这个惩罚，神的惩罚的。 Tapi saat kita sudah percaya pada Tuhan, kita masih melakukan pelanggaran, ada keadilan Tuhan yang bekerja. 那当我们已经相信神了，但是我们还在罪中的时候，那就神的公义在印坐在我们里面。 Ada konsekuensi yang terjadi atas apa yang kita lakukan. 就是我们所做的一定背后是有我自己要承担的。 Tapi saat kita bertobat dan mengaku dosa kita, belas kasihan Tuhan itu akan membela kita dari keadilan Tuhan. 那当我们向神悔改认罪的时候，神的怜悯就维护我们，从神的公义里面维护我们的。 Nah, kemarin waktu di doa pengerja itu Gembala Ryan Satu-Setu memberikan sebuah perumpamaan yang bagus. 那昨天我们同工在跟那个总堂一起祷告的时候，他说一个例子给我们听，真的很棒的一个见证。 Dia berkata bahwa Tuhan di dalam Yesaya Yeremia 18 itu dikatakan perumpamaan seorang tukang periuk. 那他说就是关于一个窑匠的故事。 Dan kita adalah tanah liat. 我们每个人都是泥。 Kita tanah liat di tangannya Tuhan yang dibentuk
menjadi sebuah periuk, atau periuk itu kayak bejana. 我们是在神的手中的泥，而且神又把我们做成一个器皿。 Mungkin bingung bejana periuk itu apa? Itu kalau misalnya kan orang zaman dulu kalau masak itu kan masih pakai yang kayak wajan tapi dari tanah liat ya. Nah modelnya seperti itu. 那我们是在想是怎么样的器皿？其实以前的人古代的人来煮菜都是用那些泥做的器皿来煮菜。 Nah dikatakan dalam Yeremia 18 dikatakan gini, Tuhan bilang bahwa masakan si tukang periuk itu kalau misalnya melihat periuknya itu rusak, dia akan bikin baru lagi. 那在里面说，一个窑匠他在用泥做器皿的时候，如果他做坏的时候，他会重新做一个。 Dia akan bentuk lagi, bikin lagi menjadi bejana lain dari yang rusak itu. 那从这个坏的泥土，他会重新做一个新的器皿。 Nah kita juga sama. Jadi pada saat kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan itu sebenarnya kalau kita rusak bukan mau cuma tinggalin kita rusak itu doang, tapi belas kasihan Tuhan itu tuh bekerja atas kita. 那就像我们一样，我们已经毁坏了，可是我们来到神的面前的时候，神的怜悯就印做在我们里面。 Saat kita jatuh, kita rusak, Tuhan mau bangun kita lagi, Tuhan mau mengangkat kita kembali. 当我们掉下去，我们已经就是掉坏的时候，毁掉的时候，神要重新来建造我们。 Bahkan dikatakan gini, kalau misalnya Tuhan sedang merancang, karena kita lagi berbuat dosa, kita memberontak sama Tuhan, Tuhan sedang menghukum kita. 那当我们犯罪的时候，我们就是向神悖逆的时候，神就再来惩罚我们。 Tapi saat kita bertobat, dikatakan bahwa Tuhan akan menyesal karena sudah menghukum kita. 那当我们悔改认罪的时候，神他就是来他慈爱着领导我们。 Bayangkan dikatakan bahwa Tuhan sendiri bilang dia bisa menyesal karena menghukum kita. 那神他就觉得他如果对我们刑罚的时候，他就会后悔。 Itu adalah belas kasihan Tuhan. 那因为我们是神是充满怜悯的神。 Tapi ingat, kembali lagi kita dikatakan bahwa jangan memperalat belas kasihannya Tuhan. 所以再回到刚刚的我们在谈的时候，不要对这个神的怜悯随随便便的。 Jadi kita lihat bahwa kita sudah melihat bahwa begitu besar belas kasihan Tuhan, begitu dahsyat belas kasihan Tuhan. 我们看到神对我们的怜悯是何等的庞大的。 Kita lihat sifat belas kasihan Tuhan seperti apa ya? Kita lihat. 我们来看看神怜悯的性格。 Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Nah, 我们来看这个以利米哀歌第3章22到第23节说，我们不止消灭，是出于义，耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不止于断绝。 jadi kalau di sini di dalam Alkitab Indonesia dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat ini adalah belas kasihan Tuhan. 那时候我们看这个他的怜悯不止于断绝，那因为是神怜悯了我们， Jadi tidak habis, selalu baru setiap hari. 所以这个从来不会说没有的，所以每一天都是新的。 Kalau selalu baru artinya belas kasihan itu selalu sesuatu yang segar, tidak akan pernah yang rusak. 所以如果每一天都是新的，就是不是坏的东西，而且是每一天都是新的。 Tidak akan sesuatu yang tidak akan pernah habis. 所以不会从来都不会说不止于消灭的东西。 Bayangkan kalau kita misalnya mandi nih pakai sampo nih. Setiap hari selalu ada sampo yang baru. Nggak akan pernah kita harus samponya dicampur air. 我们可以想象，我们如果每一天用洗发精的时候，每一天都是新的，我们洗发精就是从来不会用完的。 Jadi selalu baru, selalu ada hal yang baru Tuhan kasih pada kita, rahmatnya selalu segar, selalu menyegarkan jiwa kita. 所以每一天都是新的，所以他的慈爱，他诸般的慈爱，每一天都是新的。
Nah, sifat yang kedua kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 3. 所以第二点的是大的，所以 Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 阿门。我们来看第二点是彼得前书第1章第3节说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他正照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活的盼望。” Amin. Jadi belas kasihan Tuhan itu begitu besar, cukup buat semua orang. 那因为这个神的怜悯是何等的大，所以是够我们的。Tidak ada seorang pun yang akan kekurangan belas kasihannya Tuhan. 所以我们没有一个是缺乏神的怜悯的。 Segitu besar kasihnya Tuhan, semua orang akan mendapatkannya. 所以神的慈爱、神的怜悯是够我们每个人的。 Dan Tuhan Yesus itu adalah bukti bahwa kasihnya yang besar. 那主耶稣基督就是神的爱，他最大的爱。 Jadi Tuhan Yesus mati buat kita semua, tidak dibeda-bedakan hanya untuk orang ini, untuk orang ini, tapi untuk semua orang. 所以主耶稣基督他为每一个人死命，不是说啊我要为这个人死命，不为那个人死命。 Itu bukti bahwa begitu besar kasihnya Tuhan kepada dunia ini, kepada semua orang yang ada di dalam dunia ini. 所以这是证明说神的爱何等的大，对我们每一个人。 Yang ketiga kita melihat apa sifat belas kasihan Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8. 那第三点，我们看神的性格是什么？就是在诗 Dalam 篇书 Mazmur 103 ayat 8 dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 就是在诗篇第103章第8节说：“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，却有丰盛的慈爱。” Kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan itu berlimpah diberikannya kepada kita dengan berlimpah itu banyak sekali, dengan murah hati. 因为神的怜悯何等的大，对我们每一个人 Tidak akan habis-habisnya. Jadi kalau berlimpah itu artinya apa? Berlimpah itu sampai keluar-keluar, sampai apa istilah kalau misalnya kita dalam gelas kita tuang air itu sampai keluar-keluar gitu loh. 是从来不会用完的，是丰盛的，就像我们把水倒到杯子里，一直倒，它会铺满出来。 Dan itu kalau sampai berlimpah itu artinya apa? Tuhan itu begitu murah hati untuk memberikannya. 那就是丰盛，很丰盛，是说神是充满慈爱的来赐给我们。 Dan Tuhan tidak menahan-nahan belas kasihannya. 那神他没有说啊，一半一半的给我们。 Yang keempat sifat belas kasihan Tuhan adalah tepat pada waktunya. 那第四点是说神的慈爱是很准时的。 Kita lihat dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. 在那个希伯来书第4章第16节说，所以我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。 Tadi yang saya bilang bahwa setiap apa yang Tuhan kerjakan dari hidup kita itu dasarnya adalah belas kasihan. 所以刚刚我们已经说了，说神为我们所做的一切，因为神怜悯了我们。 Jadi saat kita menerima pertolongan kita menerima kesembuhan kita, kelepasan kita, berkat kita, itu percayalah itu belas kasihan Tuhan yang tepat pada waktunya. 当我们得医治、得恢复的时候，神帮助我们的时候，因为那是神怜悯了我们。 Tidak pernah Tuhan akan menahan-nahan, ntar dulu deh, masih bisa kok, tunggu sampai mepet banget baru Tuhan curahkan. 神没有说啊，他还可以撑不住，还可以撑得住，那等一下再给他好了。
Tuhan nggak menguji kita sampai udah deh dia kayaknya dibikin sampai benar-benar teriak-teriak baru Tuhan kasih. Nggak seperti itu. 神不会试炼，不会让我们说等我们的就是一直来呼求他的时候，他才来帮助我们。 Kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan punya waktunya sendiri dan kita percaya itu. 我们相信神有神的时间，我们要相信他。 Dan jadi kita penuh dengan keberanian kita datang ke hadapan Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan. 所以我们每个人都是要坦然无惧的来到神的面前来求他的怜悯。 Amin. Amin. Yang kelima adalah sifat dari belas kasihan Tuhan ada Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. 那这个第5点是神从来不偏袒的。 Dalam Mazmur 145 ayat 9 dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. 那在诗篇145章第9节说，耶和华善待万民，他的慈悲覆庇他一切所造的。 Tuhan mengasihi semua orang, semua baik yang percaya pun atau percaya dan tidak percaya Tuhan memberikan belas kasihan yang sama. 神爱每一个人，不管他有没有相信他的，他都爱他的。 Itu tadi juga dikatakan bahwa ada orang yang layak tapi ada juga orang yang tidak layak. Tuhan memberikan belas kasihan yang sama. 所以神才赐给他们怜悯，是说这个不配跟这个配的，神都同样来向他们施怜悯。 Yang layak itu ada keadilan Tuhan, yang tidak layak itu kasih karunia Tuhan. 那这个配的就是有神的公义，那这个不配的，因为有神的恩典，有神的怜悯。 Jadi walaupun kita berdosa, walaupun tidak percaya Tuhan, Tuhan tetap menyediakan matahari yang sama, hujan yang sama, belas kasihan Tuhan yang sama atas kita. 所以神每一天把他的太阳，把他的怜悯赐给我们每一个人，相信他，不管相信他，不管不相信他的，都是赐给他们的。 Tapi buat orang yang percaya, kita punya akses langsung. 但是我们相信的，我们是能够直接的来通过这个道的。 Kita bisa langsung dengan berani menghadap tahta kasih karunia dan meminta kepada Tuhan. 我们可以坦然无惧的来到神的面前来向他要求。 Amin. Amen. Nah, sekarang kita udah mengerti tentang belas kasihan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk meresponi belas kasihan Tuhan? 那么我们要怎么样来回应神对我们的怜悯？ Kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu bukan dari kita, tapi itu dari kebaikannya Tuhan. 所以我们相信我们所得到神的怜悯不是我们的才干，但是神要给我们的。 Nah, saat kita telah menerima belas kasih Tuhan, kita harus memiliki sebuah respon yang benar untuk terhadap belas kasihan Tuhan. 那当我们领受了神的怜悯，我们又来回应他的怜悯。 Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih-Nya dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. 那第一点，我们要来爱他，后来我们要向他向上我们的感恩。 Sama seperti kita mengasihi orang, saat kita melihat ada pasangan kita, orang tua kita mengasihi kita, yang ingin kita lakukan adalah mengasihi kembali, mengucap syukur, dan kita mau menyenangkan mereka. 那就是当我们对我们的配偶啦、我们的父母啦，就是我们要向他感恩，我们要来讨他们的喜悦， Kita menghargai kasihnya mereka. 因为他爱了我们，我们是要尊重他们对我们的爱。 Kita tidak menyia-nyiakan kasih mereka terhadap kita. 所以我们不要说看清他们对我们的爱。 Sama, begitu juga terhadap kasihnya Tuhan. Kita jangan menyia-nyiakan. 那同样的，对神的爱，我们也要好好的来尊重，好好的来经历它。 Setiap kali kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita melihat pertolongan Tuhan, kita ucap syukur, kita kembali mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan hal yang lebih kepada Tuhan. 那当我们经历到神的帮助、神的爱的时候，我们就是来向神感恩，说我们要更来讨神喜悦。 Yang kedua, kita harus makin takut akan Tuhan. 那第二点，我们要更敬畏神。 Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan melimpahkan belas kasihannya kepada orang yang takut akan Dia. 所以在神的话里说，神丰盛的慈爱来给一个敬畏他的人。
Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang yang takut akan Dia, belas kasihan dari keturunan kepada keturunan. 神会赐这个怜悯给相信他的人，是一代一代一代，每一代他都会赐怜悯的。 Kalau kita mau mendapatkan belas kasihan Tuhan dari hidup kita sampai ke keturunan kita, hiduplah takut akan Tuhan. 那如果我们要得到神的怜悯，到我们的下一代，我们要活着是敬畏神的生活。 Kita takut kita takut akan itu benar-benar kita ikutin firman-Nya, kita hidup dalam firman Tuhan. 那我们敬畏神是说，我们顺服他的话语，我们就活在他的话语中， Ikut dalam pimpinan Roh Kudus. 我们顺服圣灵的带领。 Amin. 阿门。 Nah, yang terpenting yang ketiga adalah kita sudah menerima belas kasihan Tuhan, kita juga harus memiliki belas kasihan kepada orang lain. 那第三点是重要的，是说我们已经领受了神的怜悯，我们也要怜悯的别人。 Seperti tadi dalam perumpamaan yang Ibu Debbie bilang ke orang yang berhutang tadi, 就是刚才珍姐已经提到一个欠债的，就是欠债的仆人。 seringkali kita itu berada di posisi orang yang tadi, yang kita minta belas kasihan pada Tuhan, tapi kita nggak punya belas kasihan kepada orang lain. 那其实我们也常常成为是这个人，我们很需要人的怜悯，但是我们没办法去怜悯的其他的人。 Kalau kita berada di posisi itu, kita akan merasa bahwa kita layak untuk menerima semuanya itu. 当我们成为像这个人的位置上，我们就觉得，我们很配得到这些。 Nah, saat kita merasa kita layak, ya udah keadilan Tuhan yang terjadi atas kita. 当我们觉得我们自己很配得，所以神的公义就会运行在我们里面。 Tuhan akan kasih lihat, oke, kamu bilang kamu layak, ini sekarang kamu udah lakukan ini belum, coba. 然后神说：“好，你就觉得你很配的，所以现在我就问你，你有没有行我说的话呢？有没有照着我的话行呢？” Dan ternyata kita nggak melakukan itu semua, nggak layak, kita dihukum. 那但是我们从来都没有顺服他的话，照他话做，所以我们就是要得的这个惩罚了。 Nah, hanya orang yang merasa tidak layak akan belas kasihan Tuhan, belas kasihan itu akan dicurahkan. 所以是说，有人觉得我不配得到这个，所以神的恩典才会临到他。 Jadi kalau kita mendapatkan belas kasihan Tuhan itu dengan cuma-cuma, kita pun memberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. 那我们已经从神那里领到白白的怜悯，所以我们也要怜悯白白的来赐给人。 Dalam Yakobus 2 ayat 13 dikatakan gini. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. 我们在雅各书第2章第13节说：“因为那不怜悯人的，也要受不怜悯的审判。怜悯是向审判跨胜。”阿门。 Kita lihat tadi di perumpamaan tadi bahwa si raja akhirnya menghukum orang yang tidak punya belas kasihan. 那我们刚刚看那个王来审判这个，来惩罚这个刚刚那个没有怜悯的人。 Sama, nanti pada saat kita berada di pengadilan atau penghakiman Tuhan nanti, kalau kita tidak punya belas kasihan, kita tidak akan menang atas penghakiman itu. 那也是一样，同样改天我们在神的审判的面前，宝座前，我们也是同样会受到这样同样的惩罚。 Apapun yang kita lakukan saat ini, kalau kita melakukan dengan dasar belas kasihan, itu akan menjadi catatan kita di pengadilan Tuhan nanti. 所以现在我们所做的一切都是要有怜悯的心，所以神的宝座前，我们就是有记载的。 Baik di pengadilan nanti di akhirat nanti maupun saat kita melakukan saat kita berada dalam masa hidup kita, Tuhan akan melihat apakah kamu memiliki belas kasihan apa enggak. 不管是以后神的宝座前，还是现在，神会在看我们到底我们有没有行怜悯。 Jadi saat kita memiliki belas kasihan kepada orang lain, saya percaya Tuhan pun akan memberikan kepada kita belas kasihannya. 当我们对别人有怜悯，我们相信神也会赐怜悯给我们。 Nah, di dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan gini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. 那在这个箴言书第19章17节说：“
怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必常还。 Tuhan itu banyak duit ya, kaya, penuh berkat. 所以我们神是很富有的， Mau nggak kita 都拿 bikin Tuhan itu berhutang sama kita? 那我们要不要让神借给我们的神呢？ Jadi biar Tuhan tuh bayar hutang terus ke kita. 让神一直对我们每一个人都有债。 Ya caranya adalah dengan kita punya belas kasihan kepada orang lain. 那就是说，我们要对人要行善，要有怜悯来对其他的 Saat 人。 kita memiliki belas kasihan pada orang lain, Tuhan akan membalas perbuatan kita. 当我们来对人有怜悯，用怜悯来对人家的时候，神就是在欠我们的。 Tuhan itu tidak akan pernah tahan melihat orang punya belas kasihan karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. 因为我们的神是爱，所以他看我们有爱的人，他就很受不了，就是要来祝福他。 Jadi saat kita memiliki belas kasihan kepada orang lain, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu membalas perbuatannya kita, mendengar doa kita. 所以我们相信，当我们有怜悯，对每一个人都是有怜悯的心，神不会离开我的，他会垂听我们的祷告。 Nah, dari yang terakhir adalah karena kita ini adalah anaknya Tuhan. Kita memiliki belas kasihan karena seperti Tuhan juga punya belas kasihan. 那这个最后的点，这是第三点，我们是神的儿女，所以我们要更像我们的天父，要有充满的怜悯的心。 Dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 那在路加福音第6章第36节说：“你们要自卑，像你的父自卑一样。” Kita murah hati, kita bermurah terhadap belas kasihan kita. 所以我们要自卑，我们要有怜悯。 Kita tidak menahan-nahan belas kasihan kita kepada orang, kita dengan murah hati memberikan belas kasihan kepada orang lain. 所以我们要慷慨的来怜悯的对每一个人。 Sama seperti Bapak kita itu murah hati, dia memberikan belas kasihannya kepada kita. 就像我们的父亲就是很自卑一样，他赐给我们怜悯， Amin. 怜悯了我们每一个人。阿门。 Jadi kita belajar hari ini, kita melihat begitu banyak contoh-contoh bagaimana belas kasihan itu yang bekerja dalam hidup kita. 所以我们今天学习，我们看神的怜悯在我们一生当中，他何等的怜悯我们。 Timo 没有听到声音。 Oke, sorry, tadi sinyal sedikit. Kita melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu dasarnya dari belas kasihan. 我们看神对我们所做的一切，因为他怜悯了我们。 Biar saat ini apa yang menjadi dasar kita pun adalah belas kasihan. 但我们现在我们所做的，就是因着我们有怜悯的心， Kita takut akan Tuhan, 我们敬畏神， kita menghargai belas kasihan Tuhan, 我们要尊重神对我们的怜悯， dan kita juga membagikan belas kasih itu kepada orang lain. 所以我们要分享出去这怜悯。 Biar saat ini saya ajak kita semua, kita mau buka hati kita. 那我们现在一起打开我们的心， Biar kita terima kasih dari Tuhan. 我们要领受从神而来的爱。 Kita mau minta agar Tuhan memberikan hati yang penuh kasih kepada kita. 我们要求神赐给我们一个充满怜悯的心， Biar hidup kita penuh dengan kasih yang melimpah keluar kepada orang lain, sehingga dunia boleh melihat kita adalah anak Tuhan. 让我们心有充满的爱流出去，让人都能看得见，我们就是充满爱的儿女。 Biar mata kita boleh seperti dengan mata Tuhan Yesus yang melihat orang-orang di sekeliling kita. 让我们眼睛是像神的眼光来看我们周围的人。 Biar tangan kita melakukan apa yang Tuhan lakukan.
让我们所做的就是像神所做的， Biar kaki kita melangkah kemana Tuhan kita suruh. 让我们的脚也往哪里去，神引导我们。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，感谢你， Untuk kasih-Mu yang begitu besar. 主啊，谢谢你的爱何等的大。 Mengakhiri tahun ini Tuhan, di kelas yang terakhir di tahun ini Tuhan. 主啊，在这个年底，主啊，是我们最后一层的第一个课程。 Sekali lagi kami belajar tentang karakter-Mu yang penuh dengan belas kasihan. 主啊，再次我们学习，就是你的性格。 Biar saat ini Allah yang penuh belas kasihan mencurahkan kepada setiap kami. 主啊，让你是充满怜悯的神，赐给我们怜悯的心， Menganugerahkan kepada kami belas kasihan, kasih dari surga rahmat yang tak habis-habisnya. 主啊，赐给我们怜悯，赐给我们慈爱仁爱。 Terima kasih Tuhan Yesus. 耶稣，感谢你。 是我一颗心，像耶稣的心，你温柔满有怜悯和慈爱。赐我一眼睛，像主的眼睛，注目观看守望，庄稼必要收割。 是我向主的手来完成你所吩咐的，是我向主的脚行在你美好的计划里，赐给我，赐给我一个向主的心。 再次我们从头说，赐我一颗心，像耶稣的心，你温柔满有怜悯和慈爱。赐我一眼睛，像主的眼睛，注目观看守望，庄稼必有收割。 赐我向主的手来完成你所吩咐的，赐我向主你脚行在你美好的计划里，赐给我，赐给我一个向主的心。 赐给向主的手来完成你所吩咐的，赐给我的脚行在你美好的计划里，赐给我，赐给我一颗向主的心，赐给我，赐给我。 赐给我，赐给我一个相符的心，赐给我，赐给我，赐给我一颗相主的心。 耶稣，天父，主圣灵赐给我们相主的心，相主的眼睛，相主的手，相主的脚。 耶稣，耶稣，哦，耶稣，berikan bagi
bagi kami Tuhan. Berikan pada kami belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu bagi kami, oh Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. 主耶稣，感谢你。 Saat ini kami mau terima Tuhan belas kasihan daripada Engkau Tuhan. 主啊，现在我们要领受从你而来的 Kami 怜 mau 悯 terima 的 belas 心， kasihan dari Engkau 主 Tuhan. 我们要领受从你而来怜悯的心。 Kami mau terima di dalam nama Tuhan Yesus. 我们要奉耶稣基督的名领受。 Biar saat ini setiap kita menerima belas kasih dari Tuhan, kita dengan iman kita terima. 现在我们靠着我们的信心，我们领受从神而来的怜悯的 Minta 心， dari Tuhan hati yang dari Tuhan, hati yang seperti hati Tuhan. 向神求，要向神的一颗心， Biar mata kita melihat setiap tuayan-tuayan di luar sana. 让我们的眼睛能够看得见外面的已经成熟 Biar 的， tangan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 让我们神所做的是神吩咐我们做的， Biar setiap kita melangkah dalam rencana Tuhan. 让我们每一个能够行走在神的美好的旨意里， Setiap kita berjalan dalam panggilan kita. 让我们能够行走在神的呼召里， Tidak ada yang gugur di tengah jalan. 没有一个妥协的， Tidak ada yang menyerah. 没有一个妥协的， Semua sampai pada garis finish. 每一个能够跑到最后的。 Dengan belas kasihan Tuhan kita memulai, dan oleh karena belas kasihan Tuhan juga kita akan mengakhirinya. 我们用靠着神的怜悯来开始，我们也靠着神的怜悯来结束。 Terima kasih Tuhan Yesus. 耶稣，感谢你， Terima kasih Tuhan Yesus. 耶稣，感谢你， Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ucap syukur Tuhan. 主啊，我们向你献上感恩， Kita ucap syukur padamu Tuhan untuk malam ini Tuhan. 主啊，我们向你献上感恩， Kami mengakhiri kelas kami di tahun ini Tuhan. 主啊，我们今天晚上要结束我们今年的课程， Dengan mengerti tentang belas kasihan-Mu Tuhan. 让我们学习更明白你的怜悯。 Oh Tuhan Yesus, biar kami mengerti Engkau lebih lagi Tuhan. 耶稣，让我们更认识你， Mengerti apa yang menjadi dasar apa yang Kau lakukan Tuhan. 更明白你为我们每个人所做的。 Terima kasih Tuhan Yesus. 耶稣，感谢你， Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus. 让我们领受这一切是奉耶稣基督的名的。 Terima kasih Tuhan. 耶稣，感谢你。 Persilakan gembala kita. 请牧师，主耶稣，主耶稣，感谢你， 主耶稣，terima kasih Tuhan Yesus， 感谢你， terima 主啊，你 kasih。 在你的教会，在你的子民当中，已经行了大的事。 Tuhan, Kau melakukan begitu banyak hal-hal yang luar biasa di tengah umat-Mu, di gereja-Mu. 主啊，你仆人在这向你献上感恩， Tuhan Yesus, sekali lagi hamba-Mu mengucap syukur kepada Engkau. 你已经在教会设立了生命建造营， Tuhan, Engkau telah membangun kelas pelepasan pemulihan ini di tengah gereja-Mu. 主啊，你的仆人不能够忘记， Tuhan, hamba-Mu tidak pernah melupakan. 当2018年1月份， Di tahun 2018, bulan Januari, 你就吩咐你的仆人开始这个生命建造营的课程。 Engkau memerintahkan hamba-Mu memulai kelas ini. 主啊，这是你的怜悯， Tuhan Yesus, ini semua karena belas kasihan-Mu. 这是你的恩典。 Semua karena anugerah-Mu. 在这几年当中，已经超过了100多个的课程。 Tuhan, di dalam tahun-tahun belakang ini Tuhan melebihi 100 sesi kelas. 你不断借着你的话来教导， Engkau melalui firman-Mu Tuhan terus mengajarkan kepada kami. 你不断借着你的话语来塑造我们， Melalui firman-Mu Tuhan Engkau membangun setiap kami. 你借着你的话不断来操练我们， Melalui firman-Mu Tuhan Engkau terus melatih setiap kami. 你借着你的话不断来提醒我们。 Melalui firman-Mu Tuhan Engkau terus mengingatkan kami.
主啊，使到我们不断的被你修剪，被你所改变。 Tuhan, sehingga kami terus diperbaharui di dalam Engkau. 但是我们要对你说， Tuhan, kami berkata, 我们还乐意的，心甘乐意的被主你修剪。 Tuhan, kami dengan sukacita Tuhan dibersihkan oleh Engkau. 一切不讨你喜悦的，主你不断来修剪我们， Tuhan, setiap yang tidak berkenan Tuhan, Kau bersihkan semuanya. 直到我们能够真正的能够结出属灵的果子。 Sehingga kami sungguh-sungguh benar-benar Tuhan membuahkan buah-buah roh Tuhan. 主啊，感谢你，你在这不断的恩膏这个生命建造营的团队。 Tuhan, sekali lagi Kau mengurapi Tuhan setiap tim yang ada di kelas ini Tuhan. 主啊，主啊，你不断的降下主天的智慧、启示、知识，来充满这个生命建造营的你的众仆人这个团队。 Tuhan, Engkau terus tak henti-hentinya mencurahkan roh hikmat, pewahyuan, pengajaran Tuhan atas tim ini Tuhan. 你的仆人在这，求你在这要结束2022年这个年底，你在这降下新的恩膏降下。 Tuhan, hamba meminta Tuhan di penghujung tahun 2002 ini Tuhan, Kau sekali lagi curahkan Tuhan pengurapan-Mu yang baru Tuhan. 充满你的仆人正传道。 Penuhi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Timo, Carol, Penuhi Tuhan Ibu Debbie, Timo dan Carol Tuhan. Heti, Ani, Heti Ani Tuhan. Asun, Hayo Lani, Masih ada Lani. 合一的灵，把他们连在一起。 Roh unity ya Tuhan, mengikat kami menjadi satu Tuhan. 谦卑的心不断被你所塑造。 Tuhan, hati kami Tuhan semakin merendahkan hati di dalam Engkau. 谦卑的心不断被你更新。 Tuhan, Kau perbarui hati kami Tuhan, perbarui kami supaya semakin hari semakin rendah hati. 不断的更新。 你也是给我们，是给这个团队新的恩典、新的观点在他们里面。 Tuhan, Kau berikan Tuhan anugerah-Mu yang baru, Tuhan paradigma yang baru kepada tim ini Tuhan. 来实行你所要这个团队实行的工作。 Untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Tuhan, Roh-Mu sekali lagi penuhi kami semua Tuhan. 直到他们在辐射里没有疲乏，更是灵里不疲乏，乃是火热。 火热的心，在它里面的灵火不断的燃烧他们，燃烧他们。 Supaya kami melayani Engkau Tuhan tidak pernah lelah, kami semakin hari semakin menyala-nyala Tuhan melayani Engkau. 直到他们可以练成纯粹的金。 Supaya kami semua dilatih Tuhan untuk menjadi emas yang murni Tuhan. 金你的火所燃烧。 Api-Mu yang membakar setiap kami Tuhan. 被你所磨练， yang telah Engkau uji Tuhan. 他们都成为基督的精兵，刚强壮胆的军队。 Amin. Supaya kami selalu menjadi Tuhan prajurit Tuhan yang gagah perkasa. 主啊，主啊，生命建造营， Tuhan, kelas ini, pemulihan ini Tuhan, 已经成为许多人的祝福。 telah menjadi berkat bagi banyak orang. 你继续使用这个团队， Engkau terus pakai tim ini Tuhan. 你仆人在这科目， Sekali lagi hamba-Mu Tuhan rindu. 让所有的外堂的众弟兄姐妹，所有的会友都参与这个生命的建造营，来被你塑造，全部成为越来越像基督的品格。 Tuhan, hamba-Mu rindu Tuhan, setiap saudara-saudara Tuhan, umat-Mu di Mandarin Tuhan, boleh mengikuti kelas ini Tuhan, supaya mereka boleh diperbarui Tuhan, boleh dibangun Tuhan, boleh dibentuk. 感谢赞美你，主，感谢赞美你。 Tuhan, terima kasih. 在要结束2022年， Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2002 ini 你仆 Tuhan. 人在这向你呼求祷告。 Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa memohon kepada Engkau.
主今天晚上你就降下你的恩典、你的怜悯来充满这个生命建造营。 Tuhan, malam ini Engkau curahkan belas kasihan-Mu, curah anugerah-Mu Tuhan memenuhi setiap yang ada di sini Tuhan. 让每个人、每个同工、每个团队都充满耶稣基督的怜悯和耶稣基督的慈爱。 Biar setiap yang ada di sini, setiap pengerja Tuhan, setiap umat-Mu ikut di Tuhan penuh dengan belas kasihan dari Tuhan Yesus. 去布设你所有的子民。 Untuk melayani umat-umat-Mu Tuhan. 主啊，感谢你，感谢赞 Tuhan 美你。 Yesus, terima kasih. 跟着你的恩典，你已经在将近这个年底给我们一个新的教会、新的堂会。 Terlebih Tuhan di akhir tahun Engkau telah memberikan kami gereja yang baru, gedung yang baru Tuhan. 哦，主啊，我们为了许多灵魂，我们要收购许多灵魂。 Tuhan, kami menuai banyak jiwa-jiwa Tuhan. 主啊，你使用我们每个同工 Engkau pakai setiap kami Tuhan. 合一的灵。 Roh unity Tuhan. 我们知道，当你工作不断被兴起的时候， Tuhan, kami percaya saat Engkau bekerja membangkitkan setiap kami Tuhan. 魔鬼用各样的办法来破坏， Iblis dengan berbagai cara untuk menghancurkannya Tuhan. 攻击人的思想，攻击人的心思意念。 Untuk mengintimidasi setiap pikiran-pikiran orang. 我奉耶稣基督的圣名， Kami di dalam nama Tuhan Yesus. 我命令 Kami perintahkan 一切攻击的灵、破坏的灵、一切绊脚石的灵离开会堂。 setiap roh-roh penghancur, setiap roh-roh Tuhan yang pecah belah Tuhan keluar daripada gereja kami Mandarin. 因为会堂是合一的教会， Karena gereja Mandarin ada gereja yang bersatu, yang unity. 因为我们在主里面，主你在我们里面， Karena kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. 我们的主合一，合而为一，我们彼此也是合而为一。 Kami sama Tuhan adalah satu. 我们彼此也是合而为一。 Kami semua adalah unity dan bersatu di dalam. 当我们合一的时候， Saat kami unity, kami bersatu. 魔鬼撒旦不能够站立在我们面前。 Iblis tidak bisa berdiri bertahan di depan kami. 但是当我们与我们大元帅耶稣基督合而为一的时候， Saat kami bersatu dengan panglima perang kami Tuhan Yesus Kristus. 魔鬼要在我们面前逃跑， Iblis akan lari keluar dari depan kami. 因为当耶稣你的名被高举的时候， Saat kami tinggikan nama Tuhan Yesus, 你要吸引万人来归向。 akan menarik banyak orang datang kepada Engkau. 主耶稣，感谢赞美你， Tuhan Yesus, terima kasih. 我们本是不配， Sebenarnya kami tidak layak Tuhan. 一切都是你的恩典。 Semua karena anugerah-Mu. 主，我们本来就是不配， Tuhan, kami sebenarnya tidak layak. 你竟然拣选了会堂，我们这些同工能够合一在一起。 Tapi Engkau memilih kami Tuhan untuk bersatu bersama-sama. 这是你的恩典何等的大， Ini karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. 这是你的怜悯大大的来充满我们。 Karena belas kasihan-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. 我们感谢赞美你， Kami ucap syukur dan terima kasih. 感谢赞美你， Terima kasih Tuhan. 师父，你所有的团队，生命建造营所有的团队， Engkau berkati Tuhan semua tim Tuhan. 所有参加的弟兄姐妹， Engkau berkati setiap yang telah ikut kelas ini 而 Tuhan. 且还没有参加的，我奉耶稣圣名宣告， Dan yang belum mengikuti kelas ini Tuhan, kami mau berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. 将进入新的一年2023年， Supaya masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2023. 所有的会堂，你的众儿女都来参加生命建造营，被 Semua 主耶稣 anak-anak-Mu 所 Tuhan. 造。 Semua Tuhan, umat-Mu di Mandarin Tuhan akan mengikuti kelas kesembuhan dan pemulihan ini Tuhan, dan semua 让 akan 每 dibentuk. 个会堂的弟兄姐妹、神的儿女们， Dan semua Tuhan umat-Mu, saudara-saudara, anak-anak-Mu Tuhan. 被塑造，灵命不断的长进，灵命不断的提升。 Dan hidup kami diubahkan dan hidup kami Tuhan dibangkitkan. 感谢赞美你， Terima kasih Tuhan. 让我们能够为你做佳美的见证，荣耀你的 Ingat 名。 Tuhan.
Kami akan menerima Tuhan 感谢 kesaksian 赞 untuk 美你， memuliakan 感谢 nama 赞美你。 Engkau. Terima 哈利 kasih 路亚， Tuhan. 哈利路亚，哈利路亚。 Haleluya. 主，你在这打开天上的窗户，大大的赐福每一个从年头到年尾，中心辐射的这个生命建造营的每个团队、每个弟兄姐妹。 Tuhan, sekali lagi Amin. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan atas tim-tim ini Tuhan. 赐福他们的工作、他们的事业， Kau berkati pekerjaan dan usaha mereka. 赐福他们的健康，他们 Engkau 的灵命， berkati kesehatan mereka, berkati Tuhan hidup mereka. 赐福他们的家庭、他们的服饰。 Amin. Berkati keluarga dan pelayanan mereka. 你的部分大大的充满他们，甚至无处可容。 Amin. Tuhan, bagian kita memenuhi kami semua Tuhan. Sampai berlimpah-limpah Tuhan. 感谢赞美你， Terima kasih Tuhan. 一切的颂赞、尊贵、荣耀，都归给那坐在宝座上我们的主 Segala 耶稣基 pujian, 督。 segala 直到永 pujian 永远远 hormat hanya kembali kepada Tuhan kami yang duduk di atas tata. 阿门。 Amin. Amin.